Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qarana ismahu bismi nabiyhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqad wat tashri' wa ja'ala syukrahu min syukrihi wal iman bihi minal iman bihi ليبلغ عليه الصلاة والسلام على مقامات الترفيع فكان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الإيمان بالله فكان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الإيمان بالله وكلامه من وحيه سبحانه وتعالى زيادة رفعة في الجاه نحمده حمد من شكر ومن كفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Aqidatul Aqaid. Kitab yang membicarakan tentang akidah Ahlis Sunnah wal Jamaah. Pada malam ni kita sambung lagi di bawah tajuk Syahadatul Rusul, iaitu syahadah ke atas rasul ataupun rusul, para rasul alaihimus salatu wassalam, terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai muka surat 14 ya. Maka dinasahkan gitu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Maka dinasahkan dengan syariatnya, iaitu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala syariat anbiya yang dahulu, melainkan barang yang menetap ia akan dia daripadanya sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa syariat-syariat sebelum ini telah dinasahkan, tetapi digantikan yang terlebih baik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidak kami menasahkan, ma nansakh min ayatin, tidak kami nasahkan mana-mana ayat, iaitu berkaitan hukum di dalam Al-Quranul Karim, dan juga tidak kami nasahkan ayat-ayat sebelum ini, iaitu di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, nescaya kami akan datangkan yang terlebih baik daripada itu, ataupun seumpamanya. Ada beberapa syariat-syariat sebelum ini masih dikekalkan, tapi didatangkan yang terlebih baik. Contohnya, apabila seorang suami menziharkan isterinya, contohnya dia kata ke isteri dia, tangan awak ni macam tangan mak saya, maka dia telah menziharkan isteri dengan mak dia. Badan awak ni macam badan mak saya, badan awak ni macam badan kakak saya, macam adik saya, ataupun badan kamu ni, awak ni macam anak perempuan aku. Ini semua zihar. Pada hukum asal zihar ini terpasahlah pernikahan, tetapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menziharkan isteri mestilah membayar kafarah, kafaratul zihar.
kafaratu zihar. Sekarang ni tidak ada hamba, maka hendaklah berpuasa. Bagi lelaki ni kena berpuasa, iaitu kafarah zihar, iaitu syahraini mutatabi'ain. Maka dia ni kena berpuasa selama kalau 2 bulan, maka hanya terkena kepada lelaki sahaja. Hanya lelaki, kepada lelaki saja ni hukum zihar. Hukum zihar pada zaman dahulu iaitu terpasahlah pernikahan, tetapi di zaman Nabi SAW masih lagi boleh dikekalkan, tetapi mestilah membayar kafarah zihar. Mereka yang menziharkan isteri, menziharkan isteri, menziharkan buah dada macam buah dada ibu. Tak ada benda lain yang dia nak umpamakan. Ada seorang di Melaka ni, dia ziharkan isteri dia. Dia ziharkan. Dia kata buah dada awak ni macam mak saya. Dah pening kepala. Pening kepala. Pergi tanya Imam Besar kata jumpa Ustaz Syukri. Imam Besar kita. Tanya Ustaz Syukri. Saya kata kau ni pun satu hal. Tak ada benda lain kau nak ziharkan. Dia kata dia segan nak beritahu isteri dia. Dia tidak boleh bersetubuh isteri dia, melainkan telah membayar kafarah zihar. Kamu telah menziharkan isteri, tak boleh bersama. Kalau kamu bersama, hukumnya adalah haram. Dan di mahkamah syariah tidak ada lagi peruntukan zihar. Peruntukan zihar ni tidak ada dalam enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Melaka. Maka tebus sendirilah. Maka hendaklah kita mengkafarahkan, menebuskan dosa zihar. Begitu juga ada permasalahan sebelum ini yang masih dikekalkan seperti khulu'. Khulu', seorang isteri menanggalkan dirinya daripada menjadi isteri. Asalnya kuasa talak adalah kuasa suami. Kalau isteri ini tidak mahu bersama dengan suami dia tidak mahu menjadi seorang isteri yang nusyuz, dia tidak mahu melakukan dosa, dia memang dah tak boleh dengan suami dia. Dia memang dah tak boleh. Dia tidak mencerca dari sudut ibadat suami dia. Dia tidak ada mencerca dari sudut budi pekerti suami, tapi dia memang tak boleh dengan suami dia. Tak boleh dah. Maka dia boleh memohon peruntukan khulu'. Nama dah khulu', mana dia menanggalkan isteri dia, dirinya menjadi isteri dengan dikembalikan mas kawin yang telah diberikan sebelum ini. Itu hukum asal di zaman Nabi SAW. Mas kawin yang diberi ialah sebidang kebun. Maka Nabi SAW bertanya, ataruddina hadiqatahu, apakah kamu boleh mengembalikan mas kawin sebidang tanah? Bukan mas kawin RM200, tapi mas kawin sebidang tanah. Mas kawin ni sebenarnya tidak ada had. Mas kawin tidak ada had. 200 musuh itu adalah merupakan atas kertas sahaja. Tidak ada satu perundangan nak letak 10,000 pun boleh mas kawin. Tidak ada mana-mana undang-undang yang menghadkan mas kawin. Kalau Johor RM25, takkanlah nilai seorang perempuan RM25. Itu sekurang-kurang 25. Letak berapa pun boleh, 10,000, 20,000, supaya perempuan ni boleh membeli ataupun membeli barang-barang yang boleh dijadikan hak dia sampai bila-bila. Dia nak beli emas ke apa ke, kalau RM25 nak beli apa? Kalau RM200 nak beli apa? RM200. Wah hangus, nama pun wah hangus. Mas kawin begitu. Jadi seorang perempuan, sekiranya perempuan ni nak mengkhulukkan tapi suami tidak bersetuju. Suami tak bersetuju dengan nilai, iaitu suami nak aku boleh ceraikan kamu, iaitu dengan syarat kau bayar RM50,000. Sedangkan mas kawinnya RM200 je. Campur dengan wang hangus, katakan RM15,000, campur RM200. Itulah kalau campur. Yang minta sampai RM50,000. Macam mana? Perempuan ni tak boleh lagi duduk bersama. Maka hendaklah hakim memerintahkan dilantik hakam di antara dua pihak. Hakam di antara dua pihak. Itu hakam wakil daripada perempuan dan wakil daripada si suami. Hakam kata tidak ada jalan penyelesaian melainkan perpisahan. Jadi hakim akan tanya kepada lelaki tersebut, adakah nak turun kuasa kepada hakam daripada pihak kamu? Kalau dia kata tak mau juga, maka hakim akan menurunkan kuasa kepada hakam
Nah, hakam boleh melapaskan talak, saya talak khulu' dan dibayarkan sebanyak RM200. Lagi melopong. Daripada dia bayar, nak boleh bayar RM10,000, tiba-tiba suami tak setuju, hakim perintahkan bayar berdasarkan mas kahwin yang telah diberi RM200 je. Kalau tak nak terima, kita akan serahkan ke Baitul Mal. Kalau kamu tak nak terima, tak apa, kita akan serahkan Baitul Mal. Maka terpasahlah ia. Khulu' dikekal ini hukum khulu' yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal perempuan tidak boleh menanggalkan diri dia, mencabutkan diri dia menjadi isteri, tetapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu peruntukan yang dinamakan khulu'. Khulu' Allah datangkan satu hukum yang lebih baik, dinamakan khulu'. Maka tidak ada istilah iaitu gantung tidak bertali. Tidak ada istilah gantung tidak bertali. Orang kata apa susah-susah, ada kata susah nak pergi mahkamah. Tak ada susah. Orang kita ni tak tahu yang mana mahkamah, yang mana pejabat agama. Pejabat agama tu dekat Masjid Al-Azim, mahkamah tu dekat Maidin. Mahkamah, pejabat agama tidak boleh memutuskan apa-apa sebab dia tidak ada kuasa. Jadi tiada istilah gantung tidak bertali. Kalau suami contohnya ghaib, maka boleh memohon pasar, boleh mohon pengesahan ta'liq. Kalaulah contohnya dalam permohonan khulu', walaupun suami tidak bersetuju, maka kadarnya boleh ditentukan oleh hakam, dan hakim boleh memerintahkan supaya dilapaskan talak khulu' dengan kebenaran mahkamah. Terpasah, maka jatuhlah talak khulu' nama dia, talak khulu'. Suami setuju tak setuju, itu cerita yang kedua. Dia tak setuju pun boleh diteruskan. Dia boleh diteruskan. Tak ada istilah. Apabila keputusan hakam, ianya tidak boleh dirujuk. Nak naik pergi mahkamah tinggi untuk merayu keputusan daripada hakam, tak dibenarkan. Kalau boleh dirayu, naik perempuan ni. Maka dirayu pula mahkamah tinggi, dirayu pula daripada mahkamah rayuan. Sampai bila nak selesai masalah? Keputusan hakam tidak boleh dirayu. Keputusan hakam tidak boleh dirayu, maka putus terus, habis. Ini digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pertama al-ma'ruf wal munkar, iaitu ada ma'ruf dan ada munkar. Ma'ruf ialah sesuatu yang baik, yang bertepatan dengan Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'ruf ini terbahagi beberapa darajat. Yang pertama wajib, contohnya, itu ialah benda baik. Di antaranya juga ma'ruf ialah al-mandub, benda-benda sunat. Di antara benda-benda baik ini juga al-mubah, benda harus, benda-benda harus. Manakala perkara mungkar ialah iaitu haram ataupun makruh, maka dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ma'ruf dan ada mungkar. Iaitu ma'ruf benda wajib, benda sunat dan harus. Benda mungkar ialah haram ataupun benda makruh. Ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesyumulan ataupun menyeluruhnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama berkaitan tentang akidah, sehingga menjangkau kepada kepercayaan alam ghaib, percaya ada syurga, percaya ada neraka, percaya ada dosa, percaya ada pahala gitu. Percaya bahawa segala-gala ini dengan kuasa Allah. Manusia kadang-kadang buntu, tidak boleh menyelesaikan masalah melainkan serah pada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, cukuplah bagi aku ialah Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik kita serahkan ialah Allah. Bila kita serah ke Allah, Allah tahu apa yang Allah nak lakukan kepada kita. Tetapi kalau kita tak serah ke Allah, seolah-olah kita tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kuasa Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyumulan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang ibadat. Bagaimana cara ibadat, dan dihuraikan di antara ibadat ni secara detail. Ambil uduk pun ada cara, nak semayam pun ada cara, puasa pun, dan seterusnya. Dan keistimewaan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
berkaitan tentang muamalat, bagaimana kita berjual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dan begitu juga berkaitan tentang kehidupan berumah tangga, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga berkaitan tentang hukum-hukum di antara negara dengan negara, hubungan diplomatik di antara negara-negara, dan bagaimana hukum di antara negara Islam dengan negara yang bukan Islam dibahaskan, ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara dalam medan peperangan. Begitu juga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berkaitan tentang hukuman-hukuman yang dilarang. Contohnya, apabila kamu lakukan sedemikian rupa, maka ini perkara mungkar, maka hendaklah dilaksanakan hukuman di antara hukuman ta'zir, di antara hukuman hudud, kerana kamu telah melanggar perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita terima separuh dan kita tinggalkan separuh, tak boleh. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ni tidak boleh ambil separuh-separuh, kerana menerima keseluruhannya. Inilah tanda kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan beriman dengan Allah, berkaitan tentang beriman dengan para malaikat, berkaitan tentang beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada qada dan qadar, dan berkaitan juga dan hukum-hukum yang berkaitan di antara hamba dengan Allah seperti solat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, dan berkaitan tentang perkara-perkara yang telah kita bahaskan sebentar tadi. Inilah dia syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama balik kita. Melainkan barang yang menetap ia akan dia daripadanya sahaja, yang dinamakan dalam hukum usul fiqh syar'u man qablana. Itu syariat sebelum umat-umat sebelum ini. Seperti puasa, umat-umat sebelum ini juga ada. Tapi sallallahu alaihi wasallam teristimewa puasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Umat sebelum ini juga ada solat, tapi solatnya tidak seperti kita semayang sebanyak 5 waktu. Ini juga keistimewaan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dilebih akan dia di antara segala anbiya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan habibullah, kekasih Allah. Kita tidak boleh membezakan di antara nabi. Semua nabi ini adalah nabi Allah. Semua rasul ini adalah rasul Allah. Melainkan ada yang mendapat kedudukan ulul azmi. Mendapat kedudukan ulul azmi. Mereka tetap para nabi dan mereka tetap para rasul, tetapi ada yang mendapat kedudukan ulul azmi. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijadikan akan dia penghulu segala manusia, yaitu sayyidu waladi Adam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku ada sayyid, penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, tetapi aku tidak pernah merasa bangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut akulah sayyid. Sayyid. Begitu juga Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan Husain, mereka ini adalah sayyida syababi ahli jannah. Mereka adalah penghulu kepada pemuda-pemuda penghuni syurga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut Hasan dan Husain adalah sayyid. Ada mereka ini adalah sayyid gitu. Sayyid. Sayyid bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyid bagi ahlul bait. Tidaklah kita beriktikad mengatasi sayyid iaitu Allah, tetapi ia tetap sayyid iaitu kedudukan yang tertinggi, tetapi tidaklah setinggi as-sayyid Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-sayyidu Allah. Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Betul. Tetapi sayyid pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan mengatasi as-sayyid iaitu Allah. Jangan sampai kita tak berani nak sebut sayyid. Contohnya setengah-setengah golongan dia tak mau sebut sayyid. Kata sayyid sebenarnya Allah. Betul, sayyid sebenarnya adalah Allah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut as-sayyidu
Aku penghulu berdasarkan penghulu bagi makhluk, iaitu anak Adam. Tapi sayyid kepada keseluruhan makhluk Allah, tidak, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayyid di sudut anak Adam ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah tak mau selawat menyebut sayyid, Allahumma salli ala Muhammad. Dan kadang-kadang sebut Muhammad berkata, tak mau sebut sayyid, lagi kurang ajar. Kalau dia mufti, kita tak panggil pula sahibus samaha, datuk mufti. Tiba si mufti pula bercakap Muhammad berkata. Adakah dia lebih besar daripada kedudukan dia jadi mufti? Kalaulah di negara Arab, ma'ali, sahibul ma'ali, ma'alil wazir, ma'ali, kita beri kedudukan tertinggi. Tapi bila sebut Muhammad, tak sebut sayyid, sebut Muhammad. Oleh sebab itu, kalau kita berucap, kita jangan panggil dia lah. Jangan panggil dia Datuk, jangan panggil dia sahibul fadilah, kita panggil nama dia. Berubah muka dia. Berubah muka dia. Kena panggil dia Datuk. Cuba panggil dia. Contoh nama saya mufti, contohnya Syukri. Berubah, anak ni Datuk tau. Contoh je. Ini majlis formal. Kalau seorang-seorang boleh. Tapi kalau panggil Muhammad, kau panggil Muhammad saja, tak pernah sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah mereka lebih besar, lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak mau menyebut sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang banyak berlaku dalam negara kita. Katanya seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu label dengan dia. Satu tahap. Hasyalillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kita nak bahaskan dalam kitab kita ini. Dan beberapa nas-nas yang akan kita tengok selepas ini. Sama balik. Qala al-musannif rahimahullah taala, dan dijadikan dia penghulu. Penghulu ni ialah sayyid dari segala manusia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam. Aku ada sayyid, penghulu kepada segala anak Adam. Dan ditegah akan sempurna iman dengan syahadatut tauhid. Kalau tidak digabungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sempurnalah tauhidnya. La ilaha illallah, mesti ada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna tauhid tanpa ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu la imana min ghairil iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikira sempurna iman apabila tidak beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebut oleh Al-Imam Sya'rani Sirajuddin Al-Bulqini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah amanun minal bala. Kalimat la ilaha illallah ini ialah kita aman daripada bala. Muhammadur Rasulullah ta'nan fit ta'un. Wa ta'nan, iaitu dia akan menikam segala virus-virus yang ada. Begitu. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bila digabungkan ta'nan fil ta'un, dia akan menikam sama ada ta'un ataupun apa jenis virus, dia akan tikam. Kena yakin begitu. Ini kelebihan kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu disebut oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena yakin orang Islam begitu. Jangan sampai sembahyang berjemaah pun tak boleh. Itu kacau. Kita tak yakin dengan Allah. Yang mendatangkan wabak ialah Allah, yang menghilangkan wabak juga Allah. Dari sudut kedoktoran, itu dari sudut kedoktorannya. Apakah kita boleh mengatasi Allah selagi mana kita tak percaya dengan Allah? Allah takkan hilangkan. Kalau azan pun azan suruh sembahyang dekat rumah, maka akan bertambahlah syaitan, dan dia akan bertambah lagi. Kita nak rumah pun boleh kena nanti, sebab tidak diturunkan rahmat oleh Allah. Kalau Allah turunkan rahmat, Allah utuskan para malaikat menghalau semua virus, hilang terus. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, percaya kepada diri kita, habis akidah kita. Kita tak percaya dengan Allah. Berapa banyak peristiwa sebelum ini Allah turunkan betul bala, tapi kerana percaya dengan Allah, Allah hilangkan. Sebagaimana di zaman Nabi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Madinah Munawwarah ni
dia punya turun, dia punya bala lagi dahsyat. Turun daripada bukit seperti bola api. Seperti bola api. Dan begitu juga di Madinah Munawwarah, sebelum Nabi SAW sampai Madinah, orang Madinah ni takut kalau kena angin Madinah, kalau kena lumpur terus. Oleh sebab itu terpaksa tutup. Kalau kena lumpur, orang kata jangan pergi Madinah. Sampai sekarang ada orang kata jaga-jaga udara Madinah, sedangkan udara Madinah sudah jadi baik semenjak kedatangan Nabi SAW. Itu berkatnya Nabi SAW hilang. Terus oleh sebab itu bila kita pakai ihram, sampai saja berali, kita tanggalkan semua pakaian, hanya pakai 2 helai kain, nampak tubuh badan ini, sehingga menggerungkan orang kafir. Sebab orang kafir percaya Madinah ni kena udara mati, angin Madinah kalau kena lumpur. Tapi orang Islam mengerjakan ibadat dalam keadaan ihram, pakai 2 helai kain saja, terdedah semua, tak lumpur. Berkat Nabi SAW, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin, usaha tetap usaha, tawakkaltu ala Allah, kita berusaha dan tawakal kepada Allah. Jangan sampai tak sembahyang berjemaah, jangan sampai sembahyang pun suruh zikir pendek, suruh baca ayat pendek. Kita tak percaya dengan Allah. Nak mati di rumah pun mati. Kalau Abang Rahmat nak mati waktu sujud, alhamdulillah. Tapi kalau duduk di rumah mati, Allahu Akbar. Kalau ke semua sekarang ni kena mati, tak apa, mati dalam keadaan beribadat. Semua orang akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kalau mati dalam keadaan beriman, alhamdulillah. Mati tengah tengok cerita Korea pagi petang-petang tak sembahyang, apa jadahnya? Biar baik duduk dalam beribadat gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu la ilaha illallah, la ilaha menafikan wujudnya ilah. Maka la itu menafikan dari sudut hissi, boleh dirasa, ataupun menafikan dari sudut maknawi, seperti tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan ni mana semua ni sama ada bentuk yang boleh kita bentuk, ataupun di sudut maknawi kita tidak tunduk kepada mana-mana undang-undang yang lain daripada undang-undang Allah. Kita kena yakin la ilaha illallah, melainkan Allah sahaja. Ilah ay kullu ma'ubida, tiap-tiap sesuatu yang disembah, maka nama dia ilah. Tidak apa kalau orang tu sembah benda ni, maka dia telah mentuhankan benda itu. Tidak ada la ilaha illallah, melainkan Allah Rabbul Izzah, Tuhan yang gagah perkasa. Muhammadun, iaitu An-Nabiyul Karim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mab'usum minallah birrisalah, yang diutuskan daripada Allah, iaitu risalah Al-Quran dan syariat. Ni yang kita nak bahaskan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni tidak boleh dipisahkan. Tidak akan sempurna iman seseorang kalau tidak digabungkan dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil, dan apa-apa yang ditegahkan kamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripadanya, maka hendaklah kamu tinggalkan. Ini menunjukkan bahawa wajib beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suratul Hasyr ayat 7. Dan Allah berfirman, tidaklah ia ya Muhammad melainkan wahyu telah, iaitu melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama balik kita kata qala al-musannifu rahimahullah taala, selama-lama tiada disertakan dengan syahadatul rusul, tauhidnya tidak diterima. Mana tidak dan ditegah akan sempurna iman dengan syahadatul tauhid la ilaha illallah sahaja, selama tidak disertakan dengan syahadatul rasul. Dia mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak diterima akan iman seseorang yang berkehendak masuk di dalam agama Islam melainkan mengucap asyhadu an la ilaha illallah.
Kalau mengaji kitab tauhid, Asy'ariyah, di situlah ada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil dan sifat harus. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil dan sifat harus. Sifat mustahil dan juga sifat yang harus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan melengkapilah semuanya, iaitu 50 aqaid. 50 aqaid. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 harus. Mana 41? 4 yang wajib, 4 yang mustahil, campur harus, iaitu 9, maka jadilah ia 50 aqaid. Adapun setengah-setengah kitab dia membahaskan lebih detail bagi mereka yang memang bidangnya dan ahli. Contoh membaca kitab Kashful Asrar, Kashful Asrar, dia begitu detail membahaskan kalimah la ada berapa sifat Allah, kalimah ilah ada berapa. Ini ijtihad pengarang kitab Kashful Asrar, merungkaikan, menyingkap rahsia-rahsia. Walaupun kitab tu dilarang oleh JAKIM, bukan JAKIM Pusat Islam dulu, sebelum nama JAKIM, melarang membaca kitab Kashful Asrar. Melarang kerana bukan ahli. Kalau orang ahli tak apa. Contohnya dalam kitab-kitab yang lain, Ad-Durrun Nafis, orang pondok mengaji kitab Kashful Asrar ni, mengaji. Saya di pondok lain dulu mengaji kitab Kashful Asrar, mengaji kitab Ad-Durrus, iaitu Durrun Nafis. Ustaz Awang, Ustaz Awang mengajar Ad-Durrun Nafis. Hanya orang yang mengajar ni tengok tahap lah. Jangan sampai mengajar Durrun Nafis tak semayang. Ya, dia konakan kitab Durrun Nafis tu sampai tak semayang. Itu jadi rosak. Mengajar kita ada Muhammad Zahir, ada Muhammad Batin. Muhammad Zahir dah lama mati. Muhammad Batin tu pada diri. Mana dia? Mim, ha, mim, dal pada diri kita. Iaitu ada Muhammad pada diri. Mim, ha, mim, dal. Mana Allah? Allah ada kat kepala. Alif, lam, lam, ha, tinggal ni. Jadi Allah Muhammad. Dia pun melukis. Kalau saya melukis begitu, orang kata lain Ustaz Syukri mengajar ni. Ni bawa hakikat. Ni apa ni? Jadi hakikat Allah Muhammad. Mana Allah ada, iaitu Allah dan Muhammad. Ini jadi rosak. Telah merosakkan ilmu. Asalnya pengarang kitab itu betul. Tapi mereka yang mengaji kitab Durrun Nafis, yang telah dikonakan maksud dia, jadi menyebabkan orang sangka buruk pada pengarang kitab Durrun Nafis. Contoh di Melaka ni ada orang mengajar Durrun Nafis. Mengajar. Betul. Durrun Nafis itu kitabnya betul. Tapi dia cerita benda-benda pelik. Tengah-tengah cerita, mengajar. Dia kata, tadi saya datang, tiang tu saya nampak banyak jin. Banyak jin. Ni tiang ni jin, ni tiang jin. Saya baru balik daripada Mekah. Saya pergi naik Gua Hira, saya dapat satu benda. Dia kata, ni tongkat saya ni. Ni tongkat ni dapat Gua Hira. Dia bawa benda-benda yang pelik. Dengan dia Melaka, dia orang Melaka. Apa faedah dia cerita dia dapat tongkat ke, dapat tasbih ke, dapat kopiah, dapat cermin mata ke? Tak ada faedah. Mengejar Durrun Nafis bukan itu tujuan. Bukan itu tujuan. Sebenarnya mengajar kitab-kitab ini mengajar orang bertakwa. Dia bukan nak cerita benda-benda pelik. Menjadi fitnah. Jadi fitnah. Menyebabkan mengajar rupanya ada anak murid dia. Dia pula sabar anak murid dia pula. Ngajar kita tasawuf, cabul anak murid. Macam mana ngajar tasawuf? Cabul anak murid. Tok guru cabul anak murid. Ngajar kita tasawuf, sana ngajar kita ihkam, sana ngajar kita Durrun Nafis. Buruk nama. Tasawuf cerita alam Jabarut, alam Lahud. Anak murid perempuan dicabulnya. Didakwa Mahkamah Sipil. Didakwa Mahkamah Sipil. Didakwa di Mahkamah Sipil Melaka. Saya tak mau sebut nama dia. Pakai serban, pakai jubah. Tapi dia cabul anak murid. Itu sebab kita ni,
Kena kita tengok. Kadang-kadang berlakon macam ulama tasawuf mengajar kitab-kitab Kashful Asrar, Ad-Durrun Nafis, Samsul Huda, dia ada Qamarul Huda, Syamsul Huda, Najmul Huda. Kitab ni pun telah dilarang mengajar. Sebenarnya kita tak masalah. Saya ada kitab tu. Qamarul Huda, Syamsul Huda, Najmul Huda. Ada 3 kitab ni. Tak salah. Yang salahnya guru mengajar benda-benda yang menggarut sehingga sampai satu tahap tak payah semayang. Ini jadi wasak. Jadi orang pandang kitab Syamsul Huda, Qamarul Huda, Najmul Huda, bawa ke sampai ke pusat, haramkan. Yang mengharam pun tak tahu, tak pernah tengok. Macam Durrun Nafis baru ni nak diharamkan di Melaka. Dia orang pun bawa photostat je. Saya kata saya mengaji. Saya kata saya mengaji. Durrun Nafis. Daripada arwah datuk saya lagi mengaji. Kita Durrun Nafis. Kita tak boleh haramkan. Baba Ismail mengajar Durrun Nafis kata. Tengok YouTube Baba. Saya pun orang pun cari Baba Ismail. Oh, Baba Ismail pun mengajar Ustaz. Saya kata Baba Ismail mengajar Durrun Nafis. Tak boleh kerana seorang ustaz yang telah cabul anak murid dan dia mengajar Durrun Nafis, dia yang salah. Bukan kita nak haramkan dia Durrun Nafis. Walaupun Johor contohnya mengharamkan kitab Durrun Nafis diajar. Itu negeri Johor. Itu negeri Johor. Negeri Johor tidak tertakluk kepada negeri Melaka. Kalau orang ajar silap pun kitab ni, ajar sampai tak semayang, adakah kitab ni kita nak haramkan? Orang mengajar kita hikam, dia kata dapat ilmu laduni. Mengajar kita hikam, dia kata dapat ilmu laduni. Kita nak haram kita hikam. Satu apa dia tak tahu. Tanya. Sehingga kerajaan Jabatan Mufti Pulau Pinang haramkan dia jangan mengajar. Sebab dia tak ada basic agama. Dia pandai buat cheesecake boleh lah. Lamb chop, chicken chop, lagi apa? Itu dah pandai lah. Spaghetti apa lah? Itu dia pandai lah. Nak cerita ngarut. Kaut sana, kaut sini. Kerana dia rosak. Orang kata, kata ngajar kita hikam. Ustaz Syukri ngajar kita hikam. Sesat tu Ustaz. Jangan kau pandang seorang tu mengajar tak betul sehingga kita nak haramkan hikam. Nampak ni? Bukan ahli mengajar. Ini jadi rosak. Saya cukup sedih. Sehingga dia panggil saya 2 kali kita ni panggil nak haramkan kitab Durrun Nafis ni negeri Melaka ni. Kerana seorang ustaz ni ngajar. Kalau ada pula ustaz ni ngajar kita hikam, nak haram pula kita hikam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullah taala. Kita ni kadang-kadang tak tahu nama kitab-kitab lama kan. Yang tahu hadis 40, Radhus Salihin. Bila dengar Kashful Asrar, pelik pula. Dengar kitab Durrun Nafis, lain Syekh Ibn Nafis. Seorang ulama yang alim. Hanya istilah ilmu tasawuf, kitab-kitab ni perlu dipelajari sebab dia susah. Oleh sebab itu saya pun tak pernah mengajar kitab Kashful Asrar sebab arwah ayah saya kata kau jangan ajar kitab Kashful Asrar. Sebab dia membawa fitnah pada orang lain. Oleh sebab itu saya tak pernah buka kitab Kashful Asrar. Begitu juga kitab hikam. Dulu saya tak mengajar kitab hikam. Arwah ayah saya kata belum cukup umur 40 tahun kau jangan mengajar kitab hikam. Sebab kau sendiri belum sampai tahap lagi. Nampak ni? Petah bercakap cerita tapi umur kau boleh cukup 40 tahun. Sebab Nabi SAW dilantik juga umur 40 tahun. Masa tu saya semangat balik Mesir. Saya kata saya nak ngajar kitab hikam. Arwah ayah saya kata jangan. Kau tak layak ngajar kitab hikam. Walaupun banyak rujukan tapi kau tak layak. Jadi saya pegang. Sehinggalah umur saya menjangkau 45 tahun, orang suruh baru saya baca. Kerana ini adalah merupakan riadah dan memerlukan barulah saya faham apabila selepas menjangkau 40 tahun dan naik lebih kurang hampir 50 tahun, dia ada kelainan sedikit. Kelainan. Kena taat. Mana jangan ajar, saya jangan ajar. Gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama balik kita. Mudah-mudah orang kita nak haramkan kitab. Nanti besok Aqidatun Najib nak haram. Tarikat Naqsyabandi nak diharamnya. Saya pun diam je baru ni. Naqsyabandi ni sesat. Saya kata saya Naqsyabandi.
Saya kata Naqsyabandi ni sesat. Selangor haramkan. Itu Naqsyabandi mana? Yang kerana seorang Naqsyabandi semua nak diharamkan. Saya kata saya Naqsyabandi, kalau tangkaplah saya. Naqsyabandi dari sudut mana Naqsyabandi salah? Al-Susur Jalun yang mengambil daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, iaitu dinamakan tariqat Siddiqiyah, iaitu bersambung dengan Sayyidina Abu Bakar dan mengikut tarikat Naqsyabandi. Ada susur jalur, ada daripada Sayyidina Abu Bakar dan juga ada daripada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua susur jalur. Asalnya tak salah. Dan zikir Naqsyabandi zikir menggunakan batu berdasarkan riwayat, tak ada masalah. Yang jadi sesat, orang pergi ambil tarikat, tak semayang, boleh cabul orang, itu jadi rosak. Nak ambil berkat nur, peluk pula, bini pun peluk dia. Anak-anak murid ni nak dapat nur, suruh bini peluk Tok Syekh. Seronok lah Tok Syekh, seorang peluk. Ni Syekh sesat. Berlaku di Jasin. Adakah kerana seorang ni kita nak harapkan? Begitu. Ini jadi masalah apabila latar belakang guru ini tidak diketahui. Gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sama balik kita. Dan Allah melazimkan segala makhluk akan membenar dan mengiktikadkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, iaitu Quran, litubayyana lin-nas, supaya kamu menerangkan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Oleh sebab itu kita kena benarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah berfirman. Maka orang mengenepikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaran dia sesat. Ini nas Quran, dalam nas Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikir, iaitu Quran. Quran itu turun kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu, dan sesungguhnya baginya lahafizun. Quran ini ada para malaikat yang memeliharanya. Kalau tak percaya, mana dia tak percaya dengan Quran? Saya tak percaya dengan hadis, saya percaya Quran. Kita kata Quran itu turun kat siapa? Turun kat siapa? Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pula nak mengenepikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama balik. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan Allah melazimkan segala makhluk akan membenar dan mengiktikadkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada segala barang yang mengkhabarnya itu daripada Allah Ta'ala, sama ada daripada perkara dunia maupun akhirat. Walaupun berkaitan dunia ataupun akhirat, maka hendaklah kita benarkan. Mestilah kita membenarkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf ayat 157, falladzina amanu bihi, adapun orang yang telah beriman bihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan menolong dia, memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, dan mengikut cahaya yang telah diturunkan bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang berjaya. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 157. Maka mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan akhirat, berkaitan dengan dunia, contohnya pakai jubah, pakai serban. Kita pakai sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai.
Jangan kita kata hadis itu dhaif. Dhaif pada diri dia. Kalau setakat ulama sekarang ni mentakhrij hadis, sekata patut jangan percayalah. Contoh ada seorang ulama Mesir, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dia pun bukan ulama, dia kelulusan dia pun di Jamiatul Ain Syam. Dia bukan bidang agama. Minat ngaji ni kan. Tiba-tiba jadi ulama hadis pula. Asalnya dia bukan bidang agama. Tiba-tiba orang kata dia muhaddis. Dia bukan ulama hadis. Dia bukan ulama hadis. Buat buku takhrij, kemudian tak sampai 2-3 tahun dia jumpa benda lain pula. Dia kata sesungguhnya saya minta maaf. Adapun karangan saya sebelum ini, yang sebelum ni saya katakan dhaif, sebenarnya saya sudah bertemu hadis sahih. Jadi saya minta maaf. Saya minta maaf. Ana a'tazir kita. Saya minta maaf. Minta maaf apa benda? Kalau orang contohnya, orang baca kitab dia, meninggal dunia percaya, pergi ceramah sana, ceramah sini. Kata hadis itu dhaif. Mati dia, sedangkan hadis itu sahih. Nama dia Abu Ishaq Uwini, anak murid Syekh Albani. Tak boleh pakai. Dia kata saya minta maaf sebab dia tak ada latar belakang. Dia bukan daripada kecil Ma'had Al-Azhar, dia celup dah habis ambil engineer, udah tu tiba-tiba jadi ustaz. Jadi syekh. Ini kita kena faham. Bila baca kitab sekarang ni, ustaz ni ceramah, hadis ni dhaif, hadis ni dhaif. Kita tanya siapa yang dhaif kan? Siapa yang dhaif kan? Datang aja contohnya, atau utama bulan Ramadan, lagi lah. Ni dhaif lah, dhaif bagi dia. Dhaif. Sesungguh Nabi SAW bersabda hadis ni dhaif. Tadi ada orang tanya saya, sebab Perak keluarkan dalam portal Jabatan Mufti, meninggal ke semaya ni ada seksaan iaitu di dunia waktu nak mati dan ketika dalam alam kubur. Dia tanya saya, Ustaz, ini hadis palsu. Hadis palsu. Saya kata jangan cepat menuduh palsu. Saya datangkan banyak riwayat. Contohnya dalam kitab Az-Zawajir li Imam Ibnu Hajar, kitab Tanbihul Ghafilin li Imam Abu Lais As-Samarqandi, dan juga dalam kitab Al-Kabair li Imam Az-Zahabi. Semua ulama-ulama hadis belaka ni, mereka pun tak berani nak kata palsu. Tiba-tiba ada ulama-ulama zaman sekarang ni kata dia palsu. Hadis 40 pun kau tak hafal, nak kata hadis palsu. Hadis palsu ni Melaka dia kata hadis palsu. Saya kata setakat mana yang rujuk? Entah rujuk siapa kata palsu. Ini ustaz-ustaz ramai sekarang ni palsu, dhaif. Sama boleh kita berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Sama balik kita. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Fath ayat 8 sehingga 9, iaitu wajib beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepadanya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya Allah berfirman, kami telah mengutuskan kau wahai Muhammad jadi saksi dan memberita berita gembira dan berita yang menakutkan. Litu'minu billahi wa rasulihi, supaya kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu, mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwaqqiruhu, dan hendaklah kau wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Bukan setakat mengagungkan, memuliakan, selepas itu hendaklah kamu sentiasa bertasbih pagi dan petang. Pagi dan petang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala ali fi ma rawahu anhu at-Tabrani. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awsaqu oral Islam",
Iaitu ikatan Islam ini yang paling kuat al-wilayatu fillah, iaitu wilayah fillah kerana Allah. Al-hubbu fillah, wali, wilayah, kuasa kerana Allah. Dan juga cinta kerana Allah, benci juga kerana Allah. Apa maksudnya? Apabila kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang cinta dengan Nabi, maka kita cinta kepada mereka. Mereka yang benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita benci kepada mereka. Siapa yang beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ya kita cinta kepada dia. Ini yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita benci dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan dia kata bahawasanya Allah Ta'ala tidak terima iman seseorang hambanya sehinggalah ia percaya dengan barang yang mengkhabarkan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah, iaitu segala pengkhabaran yang kemudian daripada mati. Bermula pengkhabaran yang kemudian daripada mati itu ialah soal munkar dan nakir, iaitu dua malaikah yang sangat haibah lagi menakuti yang menduduki ia akan mayit dalam kubur, akan duduk yang mempunyai roh dan jasad. Maka berkatalah keduanya bagi mayit itu dengan katanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Beriman berkaitan tentang adanya nikmat dalam kubur dan ada siksaan di dalam alam kubur. Wajib kita beriman berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang beriman. Kita wajib beriman siksaan dalam kubur ini dia banyak bentuk. Yang pertama, ad-darbu bimitraqin min hadis, iaitu dipukul dengan pengetuk daripada besi, dengan tukul. Besi dalam kubur punya tak tahu macam mana. Tukul sekarang pun kalau ketuk pun sakit. Hammer orang kata. Orang tua-tua dulu cakap orang putih. Dia tak cakap tukul, hammer. Dia kata, cakap hammer. Contohnya dalilnya daripada Ibnu Jaril menyebut, al-kafiru idza wudi'a fi qabrihi, apabila orang kafir ditanam dalam kubur, maka dipukulkan duriba darbatan bimitraqin, maka dipukulkan dengan pengetuk daripada dengan pengetuk disebut dengan tukul. Fayasihu sayhatan, meraung dia sakit. Fayasma'u sautahu kullu syai'in, semua dengar, binatang semua dengar, illa saqalain, malaikat dua jenis sahaja tak dengar, al jinna wal insa, jin dan manusia. Fala yasma'u sayhatahu syai'un illa la'anahu, tidak akan mendengar pekikan orang dalam kubur itu melainkan makhluk yang ada dalam muka bumi ni laknat dia, laknat orang dalam kubur. Kalau Abang Rahmat dengar, dah lama pakat semua sujud kan. Manusia dan juga jin tak dengar. Lain dengar dan dia laknat, maka jadi laknat mereka. Yang kedua, wajib kita beriman, iaitu taslitul aqarib wal hayat. Ya Allah berikan kuasa kepada kala ular untuk menyeksakan orang yang di dalam kubur. Ini berdasarkan hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an. Saya petik dalam kitab khas, kitab Ahwal al-Qubur, huru-hara dalam kubur, wa ahwal ahliha ila nusyur, dan keadaan mereka ini sehingga hari kebangkitan, yang dikarang oleh Al-Hafiz Zainuddin Abdul Rahman Ibn Rajab Al-Hambali. Syekh Ibn Rajab Al-Hambali ni seorang ulama yang terkenal yang mengarang kitab iaitu mensyarahkan ke Al-Jami'. Kitab 40, hadis 40 tu ditambahkan menjadi 50. Syekh Ibn Rajab ni seorang ulama yang alim. Kalau geng Wahabi tak tolak Ibn Rajab Al-Hambali, kitabnya Lataiful Ma'arif. Tapi kalau sebut Imam Ghazali, dia tolak.
Tu dalam YouTube ni, dalam Facebook ni ada geng Wahabi, ada tak Wahabi, tak masalah. Kalau dengar Imam Ghazali, awal-awal tak mau dengar. Kalau sebut Ibn Qayyim, dengar. Tak boleh begitu. Bukan Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah sahaja. Yang alim, orang lain pun alim. Kita jangan jadi orang ta'assub begitu. Yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, atadruna fima unzilat hazil ayah, adakah kalian semua tahu ayat yang diturunkan ini? Fa inna lahu ma'isatan dhanka, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Para sahabat, atadruna mal ma'isatu dhank, adakah kalian tahu apa kehidupan yang sempit? Qalu Allah wa rasuluhu alam, mereka menjawab Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, qala azabul qabri, rawahu Tabrani. Yang dimaksudkan fa innalahu ma'isyatan dhanka, sesungguh baginya kehidupan yang sempit, iaitu azab kubur. Azab kubur. Dan banyak lagi azab kubur yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tatyuqul qabri, disempitkan kubur ke atas mayit, disempitkan sehingga disebut dalam sepotong hadis, sedangkan Sa'ad ibnu Mu'az radhiyallahu an ketika meninggal dunia dalam peperangan Khandaq, bergegar arasy Allah. Adakah arasy ini boleh bergegar? Arasy ini makhluk. Allah tak bergegar, tapi arasy bergegar tak mustahil, sebab dia makhluk. Sa'ad ibnu Mu'az radhiyallahu an ketika meninggal syahid dalam peperangan, bergegar arasy Allah. Rasulullah bersabda, istahzal arsyu, bergegar arasy. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ta'awwadhi billah min adzabil qabri, berlindunglah kamu daripada azab kubur. Fa innahu law naja, sesungguhnya kalau berjaya, minhu ahadun la naja minhu, nescaya akan berjayalah ia. Hatta dia kata la naja minhu Sa'd ibn Mu'az, nescaya akan terselamatlah Sa'd ibn Mu'az. Tapi Sa'd ibn Mu'az walaupun bergegar arasy, lakinnahu lam yazid ala dhammihi, tetapi dia terasa juga pelukan kubur. Kubur tu peluk dia gitu, lepas. Terasa juga walaupun bergegar arasy. Agak-agak kita macam mana? Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ta'awwadhi, berlindunglah kamu daripada azab kubur. Ini yang diceritakan, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi naljini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wahab li fi madinatihi qararan wa rizqan thumma dafnan bil baqi'i. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wa khatimatan biimanin wa sitran jamilan bil mujibi wa bis sami'i. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wasukna Makkata zamanan wa tawran wa bitaibata fi mujawarati syafi'i. Ilahi
نجني من كل ضيق بجاه المصطفى خير الجميع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. Kita baca qasidah ni terutama di masa sekarang ini, wabak yang begitu dahsyat. Bila kita baca ilahi, wahai Tuhanku, najini, selamatlah aku ya Allah, min kulli dhaiqin, daripada setiap kesempitan, kepayahan, kesukaran, bijahil Mustafa, dengan kemegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairil jami'. Bila kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sayang dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan rahmat. Bila Allah turunkan rahmat pada kita, insya-Allah terselamat. Insya-Allah bila baca ni, Allah pelihara kita. Kena yakin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibullah, datang ke Madinah hilang terus bersih. Selendang pun yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus tunjuk saja pun boleh lari habis. Segala penyakit itu baru selendang, belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diturunkan kepada para sahabat. Para sahabat pun begitu apabila mendapat berkat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'. Khairil jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tadfa'u 'anna at-ta'na wat-ta'un ya man amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya shadidal qawi ya shadidal mihal. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma ya salam ya salam ya salam ya hayyu ya qayyum ya qadir ya mu'in ya man lahul ismul azimul azam ya man idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ya halim ya alim ya aliyu ya azim. Sallimna minal waba, sallimna minal waba, sallimna minal waba'in nashiri fil ardi wan nazili minas sama. Allahumma sallimna minal waba'in nashiri minal ardi wan nazili minas sama. وسلمنا وسلم أولادنا وسلم أسرتنا وسلم ذرياتنا من البلاء الناشر من الأرض والنازل من السماء وسلم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا الله يا رحمن يا رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا إله إلا الله الخالق الأكبر حرز لكل خائف ولا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. اللهم إنا في حماك وتحت لواك واصرف عنا بلواك الناشر من الأرض والنازل من السماء. اللهم احفظنا من بلائك الناشر في الأرض والنازل من سمائك. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم يا حفيظ يا حفيظ يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم. احفظنا واحفظ ديننا وأهلنا وأموالنا وأولادنا
وأصحابنا وذرياتنا مدى الأيام والزمن من جميع البلاء ومن جميع الوباء ومن جميع الآفات ومن جميع الآهات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بما حفظت به الروح في الجسد وبما حفظت به الذكر فإنك قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فاحفظنا وإياهم من فوقنا ومن تحتنا وعن يميننا وعن شمالنا وعن أمامنا ومن خلفنا ومن ظاهرنا ومن باطننا والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هذا الدعاء ومنك الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحق فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة